Pembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, masih lagi kita bincangkan ayat 45, 46, 47 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-8 muka surat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ وَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan bila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu pada seksa yang ada di hadapanmu dan seksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat. Nescaya mereka berpaling. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu paling daripadanya. Dan bila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, apakah kami akan beri makan kepada orang-orang yang jika Allah mengkehendaki tentulah dia akan memberinya makan? Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Saya telah terangkan kepada tuan-tuan maksud ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Ini adalah satu gambaran keampunan dosa. Takwalah kamu kepada Allah terhadap benda yang akan berlaku, mungkin dosa-dosa, dan apa yang telah kamu lakukan. Itu satu tafsiran. Kerana hukuman yang kamu dapat perhatikan kerana kamu banyak berlaku. Bumi yang ditinggalkan, tempat yang dilanda azab, musibah, macam Madain Saleh yang pernah saya huraikan kepada tuan-tuan, terdapat di utara Arab Saudi, itu tempat perjalanan mereka menuju ke Syam. Maka ini semua adalah pengajaran untuk kamu fikirkan. Dan keliling kita pun ada banyak contoh untuk kita hayati, kesan daripada tsunami. Dan begitu juga apa-apa musibah yang pernah berlaku. Ayat ni di bawah polisi al-ibratu bi ummi lafzi la bi khususi sabab. Janganlah dipandang secara terbatas pada waktu diturunkan semata-mata, tapi kepada kita juga peringatan itu ditujukan. Jadi dalam konteks saya ini, ia merupakan satu pujukan, tawaran daripada Allah SWT untuk mereka ini beriman. Jadi ini merupakan satu kewajipan bagi orang melakukan dosa untuk bertaubat kepada Allah SWT, seperti kata Ibn Arafah. Dan maksud la'allakum turhamun di sini, dia merupakan satu benda yang anat taraji minhu wajib. Ini kalau dalam hak Allah SWT, dia merupakan satu benda yang pasti diberikan, nikmat yang pasti dipenuhi. Saya teringat kepada kisah yang berlaku kepada seorang sahabat yang masuk Islam dalam keadaan bapanya terkenal sebagai seorang yang paling pemurah dalam masyarakat Arab, sampai dikatakan akram min Hatim, ni Hatim At-Tai. Pernah ditanya kepada Hatim At-Tai dalam kitab-kitab lughawiyat menceritakan adabiyat, kenapa Hatim At-Tai ini merupakan madrab amthal? Kenapa dia ni jadi satu maknanya satu bidalan dan satu tamsilan untuk orang katakan, ada tak orang lebih pemurah daripada Hatim? Macam tu soalannya. Ke siapa saja yang bersifat dengan sifat kepemurahan ini dibawakan masal ataupun bidalan itu. Kerana Hatim ni pernah ditanya, ya Hatim, hal ghalabaka ahadun fil karami? Dalam kitab Majma'ul Amthal, tanya, wahai Hatim, pernah tak ada kamu lihat ada orang yang lebih pemurah daripada engkau? Jawapannya ada. Ada seorang anak yatim daripada kalangan Tai. Bangsa Tai ni kabilah Tai Arab. Aku pernah berada di tempatnya. Budak lelaki ni, anak yatim ini, ada 10 ekor kambing. Aku ni suka makan otak kambing. Ni kata Tai ni, kata Hatim Tai ni. Aku suka makan otak kambing. Bila dia tahu aku suka makan otak kambing, dia sembelih seekor, dia masakkan sedap-sedap. Otak itu bagi pada aku makan. Dia tahu aku suka, aku suka kepada otak kambing, maka dia sembelih semua kambing yang dia ada itu. Maka aku pun hairan ketika keluar daripada rumahnya, aku lihat banyaklah darah yang tumpah. Maka aku bertanya kepada budak ini, apa yang kau buat ni? Kambing kau mana pergi semua? Dia kata, semua saya sembelih tuan, untuk tuan, kerana saya tahu tastatibu syai'an amlikuhu fa'abkhalu alaika bih.
saya tengok tuan ni seorang yang suka makan otak kambing, maka saya tak patut kalau saya mampu menyembelih kambing itu menghadiahkan kepada tuan, saya tak melakukannya. Inna dzalika la subatun alal arabi kabihah. Ini merupakan satu benda yang keji bagi orang Arab, satu sifat bakhil. Maka oleh kerana Hatim merasa sangat kagum dengan tindakan anak yatim ini, maka dia telah pun memberi kepadanya 300 ekor unta dan 500 ekor kambing. Kata Hatim, walaupun demikian aku tak dapat nak melawan sifat pemurah yang ada padanya. Ini cerita tentang Hatim lah tuan-tuan, saja saya bawa kepada tuan-tuan kisah Hatim At-Tai ini kerana anaknya bernama Adi bin Hatim yang beragama Nasrani dan pernah melarikan diri pergi ke utara, ke Syam, Syria, tak mau berjumpa dengan Nabi selepas mengetahui kemunculan dan juga kebangkitan Nabi SAW di Madinah. Dan akhirnya bila beliau tak dapat mengelak lagi untuk bertemu dengan Nabi, datanglah Adi bin Hatim At-Tai ini kepada Rasulullah SAW dan melihat, dia berkata dalam fikirannya, aku nak lihat adakah dia seorang raja ataupun seorang Nabi. Kalau raja begini sikapnya, kalau Nabi begini sikapnya. Ketika beliau sampai di Madinah itu, melihat seorang perempuan tua datang berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi melayannya dengan penuh perhatian. Tuan-tuan bayangkan, jadi pemimpin ini melayan siapa saja tanpa pilih bulu. Maka bila datang perempuan tua ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah melayannya sebagaimana melayan ibu baginda sendiri. Bayangkan seorang lelaki melayan seorang perempuan tua dengan kerinahnya, permintaannya, kata-katanya. Kita kadang-kadang ayah ibu kita pun kita tak mampu nak layan. Apatah lagi kalau orang perempuan ataupun seorang perempuan tua, bapa, seorang lelaki tua yang meminta kadang-kadang benda-benda tu. Kalau kita pergi ke hospital, tuan-tuan, tengoklah orang bekerja jadi jurawat, doktor sebagainya, memiliki kesabaran Masya Allah tinggi sekali. Sebaik saja Adi ini melihat Rasulullah SAW melayan perempuan tersebut, permintaannya dipenuhi, dilayan sepenuh hati, bukan sebelah mata, maka yakinlah Adi ini bahawasanya ini merupakan Rasulullah SAW. Sedangkan sebelumnya dia sangat benci kepada Rasulullah. Dia lari dari tempat sebenarnya tanah Arab itu, pergi kalau boleh nak masuk ke negara Rom, nak jadi sebahagian daripada orang Rom kerana bencinya kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Tapi bila melihat tawaduknya Nabi SAW, maka beliau pun masuk Islam. Dan di antara kata-kata untuk orang sepertinya, begitu juga untuk Hakim bin Hizam, bahawa Nabi pernah berkata kepada mereka ni perkataan mengingatkan, Aslam ta'ala ma'asafta min khairin, al-Islam yajubu ma qablahu, al-Islam yahdimu ma qablahu. Maka Nabi beritahu kepada orang seperti mereka ni, begitu juga Amr bin al-As ketika masuk Islam, Islam menghapuskan semua keburukan yang kau lakukan. Tapi sebaliknya, segala kebaikan yang kamu kerjakan itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu asas yang penting untuk kita sampaikan Islam kepada orang baik-baik keliling kita, tuan-tuan, yang belum lagi dapat hidayah. Beritahu kepadanya, berita gembira untuk mereka bahawasanya Islam menghapuskan segala keburukan yang dilakukan, tetapi kebaikan-kebaikan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap orang-orang kafir ini kita dapat lihat pula dalam surah Al-An'am, contohnya ayat 148. Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Dan berkata orang-orang musyrikin, kalau Allah kehendaki, nescaya kami tidak akan menyembah satu apapun selain dia, baik kami ataupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan satu pun tanpa izinnya. Ini adalah penggunaan kata oleh si kafir. Dia selalu menjadikan alasan atas apa yang berlaku itu dikembalikan kepada Allah. Ini Allah punya cerita lah. Kan Allah Maha Kaya, yang kau dakwa macam-macam benda dibagi pada kau, digerakkan matahari, bulan dan sebagainya, tapi takkanlah dia tak dibagi makan kepada orang susah tu. Ini ayat 47 menjadi fokus kita selepas menceritakan tentang nikmat Islam ini, bahawa keburukan dihapuskan, kebaikan dikira. Tetapi malangnya si kafir ini masih lagi menggunakan ayat-ayat menghujah Nabi-Nabi dengan mengatakan, dan orang beriman, bagaimana mungkin kami nak bagi makan kepada mereka dalam keadaan kalau Tuhan mereka hendak, Tuhan mereka lah yang bagi makan. Kenapa kami pula yang kena ambil tanggungjawab itu? Inilah kita akan lihat dalam variasi yang lain bila menjadikan mereka berhujah kepada orang beriman. Wa qala allazina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Jika Allah kehendaki, tentulah kami tidak menyembah satu apapun selain dia, baik kami ataupun datuk imam kami. Tapi kenapa pula kami dipersalahkan di atas ketentuannya? Mereka menggunakan hujah yang lebih kurang sama, bahawa segala keburukan tu nak dikembalikan kepada Allah. Kebaikan yang mereka lalui, yang mereka nikmati, tak mahu dikembalikan kepadanya. Jadi ayat ni jelas menyebut perkataan ladzina kafaru. Perkataan kafir ni telah kita pelajari, dia berarti menutup. Jadi digunakan dalam Quran dalam berbagai makna, kata Raghib Al-Asfahani. Antara lain ialah menutup kebenaran atau enggan mengakuinya. Seperti enggan mengakui keesaan Allah SWT, kebenaran disampaikan Rasulnya. Dia juga dalam konteks ayat ini kita dapat perhatikan, dia merujuk kepada makna kedekut. Seringkali menolak untuk memberikan bantuan dengan alasan, saya tak punya apa-apa. Memanglah saya berniaga besar, tapi
saya ada peruntukan. Ini alasan-alasan yang digunakan. Dia enggan untuk memperlihatkan rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi penggunaan kalimah ini padahal dapat saja digantikan dengan kata yang lain oleh kata mereka. Ia bertujuan untuk menunjukkan kepada kita sikap jawapan yang disebabkan oleh berkuasanya, menguasainya sifat kufur dalam dua pengertian yang telah dinyatakan. Jadi para penderhaka yang kedekut ini tidak menyedari bahawa keperluan manusia ada berbagai-bagai bentuk dan tak dapat dipenuhi kecuali melalui kerjasama semua pihak. Jadi ada macam-macam keperluan manusia ni. Kita dapat lihat tu sebab Allah menggunakan perkataan anfiqu. Allah tak sebut perkataan at'imu, beri makan. Anfiqu. Maknanya orang yang susah di hospital itu beratur panjang-panjang untuk dialisis. Sepatutnya ada tanggungjawab daripada pihak yang mempunyai kelebihan keuangan untuk membantu membelikan mesin dialisis contohnya. Janganlah difokuskan bantuan itu setakat makan saja. Dan makan ini pun satu benda yang penting, tetapi kadang-kadang ada benda lebih utama daripada itu. Mungkin anak-anak yang berada dalam hutan itu susah nak ke sekolah, disediakan jalan, dibuatkan jambatan ataupun dihantar mereka yang mampu untuk mengajar mereka. Jadi kepelbagaian bentuk nikmat yang dikongsikan ini digunakan perkataan infak oleh Allah SWT. Jadi hendaknya yang membantu yang kaya ini dari tenaga yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam bentuk keperluan golongan yang susah itu. Jadi demikianlah sepatutnya semua saling membantu demi menjayakan tugas sebagai khalifah, membangunkan kehidupan manusia dengan keperluan-keperluan mereka yang berbagai tadi. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahawa ayat ini turun berkaitan dengan masa sulit yang dialami oleh penduduk masyarakat Mekah. Masa itu Nabi SAW menganjurkan kepada semua pihak termasuk kaum musyrikin supaya membantu fakir miskin. Tapi mereka enggan. Boleh jadi juga sebahagian daripada fakir miskin yang masuk Islam dan sebelum itu dibantu oleh orang-orang kafir, mereka tidak lagi diberi bantuan selepas mereka masuk Islam. Ketika itulah kaum musyrikin mengucapkan kalimah yang menampakkan kejahilan dan juga sifat kebencian dan kebodohan mereka itu. Jadi kita dapat faham perkataan infak ni, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dikatakan mereka nafkahlah sebagian rezeki yang Allah beri kepada kamu, iaitu mereka diperintahkan supaya segera menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepada fuqara, masakin dan juga kaum muslimin. Maka si kafir itu berkata, qala alladhina kafaru lilladhina amanu, berkata orang kafir itu tepatnya kepada kaum ini yang memerlukan infak, yang memang dia perlukan kepada mereka untuk menafkahkannya. Anut'imu, adakah kami patut beri makan? Maka orang-orang fakir yang kamu diperintahkan kepada kami untuk menafkahkan harta benda kepada mereka tersebut adalah orang yang seandainya Allah mengkehendaki, nescaya dia yang akan berikan kepada mereka kekayaan macam kami nikmati, makanan macam kami makan. Maka kami pun menyesuaikan diri dengan kehendak Allah SWT kepada mereka. Tengok, mereka menggunakan hujah bagi menolak permintaan ataupun rayuan bantuan yang dikemukakan kepada mereka. Padahal semua itu diberikan Allah kepada mereka. Atas prinsip yang dapat kita lihat bila ayat ini menyebutkan perkataan mimma razaqakumullah. Min ini tufidut tabi'id. Sebahagian, bukan semua. Kalau orang Islam ni zakat daripada apa yang mereka peroleh, sebagai contohnya berhenti kerja dapat satu penghargaan daripada pihak tempat kita bekerja, satu jumlah 100,000 contohnya, maka zakat yang kita keluarkan cuma 2.5% saja. Berapa daripada 100,000 itu? Cuma RM2,500 saja. Tapi rasa berat dengan menyangkakan ini akan mengurangkan bahagian aku. Kenapa golongan tersebut tidak diberi macam diberi pada aku? Ini adalah soalan-soalan yang timbul dalam diri golongan yang disebut oleh Allah SWT sebagai kufar, yang terlupa kepada nikmat-nikmat tersebut semuanya daripada Allah semata-mata sebenarnya. Jadi kemudian datang in antum illa fi dhalalim mubin. Sebagian ulama mengatakan itu kata-kata mereka, dan sebagian lagi mengatakan itu kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat penjelasannya dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.